Sekolah kebangsaan. Bahasa pengantar ialah bahasa Melayu. Bertujuan melahirkan pelajar yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Sekolah vernakular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembangunan. Kewujudannya disebabkan oleh dasar British yang kurang memberi perhatian kepada bidang pendidikan. Terdapat 4 jenis iaitu sekolah vernakular Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Sekolah vernakular Melayu. Sebelum penjajah British, kanak-kanak Melayu dapat pendidikan di surau, masjid atau sekolah pondok. Kurikulumnya ialah membaca dan memahami Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, hukum-hukum agama serta kemahiran membaca, menulis dan mengira. Terdapat 3 tahap pengajian, iaitu tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Unsur dualisme bertujuan untuk mengekalkan status quo masyarakat Melayu supaya membiarkan orang Melayu terus taksub dengan cara pendidikan mereka tanpa melihat kemajuan masyarakat lain. Sekolah vernakular Cina. Sehingga abad ke-20, pendidikan Cina di tanah Melayu berasaskan pengetahuan klasik Konfusius. Terdapat 3 jenis sekolah Cina. Pertama, sekolah yang dikendali oleh jawatan kuasa peringkat daerah, persatuan, keluarga Cina di bandar atau di daerah yang tertentu. Kedua, sekolah yang ditubuhkan oleh beberapa orang guru dalam jawatan kuasa yang terdiri daripada pengajar atau dermawan atau orang perseorangan. Ketiga, sekolah yang dijalankan oleh guru yang mengambil upah dari anak-anak murid mereka. Sekolah-sekolah Cina menekankan kaedah pembelajaran secara menghafal dan deklamasi teks Konfusius atau klasik Cina tanpa memahami maknanya. Sekolah Cina menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan guru-guru sukatan mata pelajaran dan buku-buku dibawa dari Cina. Pada keseluruhannya, tiada permintaan yang luas bagi pendidikan Cina pada tahap yang lebih tinggi kerana pendidikan Cina tidak bawa ke arah kemajuan sosial dan ekonomi. Sekolah vernakular Tamil. Pendidikan orang India iaitu pendidikan Tamil tidak diambil berat oleh pihak British di tanah Melayu. Dimulakan oleh orang perseorangan dan pertubuhan masyarakat India dan pendidikan ini adalah secara formal. Dipengaruhi oleh pengembangan ekonomi di tanah Melayu. Masyarakat India telah membina sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah tersebut didirikan di kawasan ladang. Pelbagai rumpun bahasa dari India digunakan sebagai bahasa pengantar seperti bahasa Telugu, Malayalam, Punjabi dan bahasa Hindi. Sekolah vernakular Inggeris menyediakan pelajaran bagi semua kaum di tanah Melayu, diusahakan oleh Mubalik Kristian dan badan-badan awam. Bertujuan memastikan penduduk-penduduk tahu membaca, menulis dan mengira. Dibahagikan kepada sekolah perempuan dan sekolah lelaki. Kelas yang lebih tinggi diberikan pengajaran mengenai kemahiran pertunjukan kayu serta kemahiran membuat kasut dan pakaian. Sekolah perempuan Inggeris memberi penekanan kepada kelas jahitan, memasak dan muzik. Sekolah rendah menyediakan pelajaran selama 7 tahun. Sekolah menengah pula menyediakan pelajaran selama 4 tahun. Sukutan pelajar di sekolah Inggeris berasaskan sukutan pelajaran sekolah menengah di England. Cabaran dalam pendidikan dan bahasa. Antara cabaran dalam pendidikan dan bahasa negara kita adalah kepelbagaian sistem pendidikan yang melibatkan sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular. Isu sekolah vernakular di Malaysia tidak pernah selesai dan kerap jadi kontroversi. Ini kerana sekolah vernakular di Malaysia tidak mendapat layanan sama rata dengan sekolah kebangsaan. Kajian telah menunjukkan bahawa sekolah vernakular tidak mengamalkan polarisasi antara etnik, meningkatkan daya saing negara di peringkat antarabangsa dan mengerahkan hubungan antara etnik negara. Isu ini lebih fokus kepada pendidikan Cina di Malaysia. Cabaran dan usaha menuntut layanan sama rata bagi pendidikan Cina. Memenuhi 3 rukun politik. Pertama, mempertahankan pendidikan Cina yang telah melibatkan 130 SJKC. Mempertahankan pendidikan agama Cina yang melibatkan 14 akbar harian di Malaysia. Akhirnya, mempertahankan persatuan Cina yang melibatkan 8,000 buah persatuan Cina di Malaysia. Antara yang paling berpengaruh ialah Tung Chau Chung, Hua Chung dan Tung Chung. Persatuan Cina mendesak kerajaan menghapuskan Akta Pelajaran 1961 yang memberi kuasa mutlak kepada kerajaan yang untuk memfokuskan sekolah jenis kebangsaan. Pelibatan parti-parti politik yang berasaskan etnik memburukkan keadaan dalam usaha ke arah persatuan nasional. Ini kerana setiap etnik hanya akan memperjuangkan etnik masing-masing terutama dalam hal yang melibatkan pendidikan dan bahasa. Kesal-kesal daripada usaha menuntut layanan sama rata bagi pendidikan Cina. Terdapat 10% pelajar bukan etnik Cina yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Kerajaan memberi jaminan bahawa sekolah vernakular Cina akan terus diperkenalkan dan dirasakan sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan negara.
Created using Powtoon.